Alhamdulillah, syukur ya. Hari ini nampaknya Pak Haji jawab soalan sajalah. Tapi jawab soalan itu sebenarnya lebih interaktif ya. Lebih ada dua hala. Jadi kalau Bapak Ibu tanya soalan, silakan tanya, nanti di-print Pak Haji akan jawab satu persatu. Jadi sebelum menjawab soalan-soalan lagi, ada banyak, ada 5 soalan. Ini baru jawab soalan yang kedua. Ada 3 soalan lagi. Pak Haji nak cerita ada satu lagi penemuan dahsyat. Dahsyat ni sejauh mana dahsyat ni. Nama produk ni MMP. Kalau Indonesia MMP. MMP ni maksudnya ialah Million Minerals Plus. Di dalam dia ada million minerals. Maksudnya mineral yang banyak million. Itu dia antaranya. Hanya 30 ml saja, harganya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, 300 ringgit tak sampai lah, tapi hampir 1 juta. Adakah orang Pak Haji nak beli produk 1 juta? Dengar dulu ya. Produk ini untuk apa? Yang pertama, untuk mengembalikan ingatan. Untuk orang yang pikun, orang yang nyanyok, orang yang lupa. Ibu-ibu kita yang dah lupa semuanya. Lupa makan, lupa anak, lupa cucu. Biasalah, lupa cucu tu panjang. Kalau cicit lagi lupa, itu panjang, tak mengapa. Lupa Al-Quran, lupa semua itu, lupa. Fikiran itu jadi lupa. Kemudian dia jadi lemah, pergerakannya makin kaku. Sudah tak seperti dulu lagi. Nampak dia begitu agresif, jalannya begitu, dia jadi pelupa, dan akhirnya tulang-tulang dia itu menjadi kering. Mungkin kita katakan ketiadaan kolagen. Jadi oleh sebab itu, kalau berlaku begitu, bagaimana ubat yang kita nak bagikan? Inilah dia ubatnya. Ubat untuk otak mengingat kembali. Dia akan ingat balik. Ambil satu senduk kecil saja yang kita gunakan untuk test madu lebah tu, yang kecil saja, sudu dia tu, satu senduk itu. Ambil dia, masukkan ke dalam air hangat, aduk dia sikit saja, kemudian masukkan susu kambing kalau ada. Kalau tak ada susu kambing, tidak mengapa, terus minum pada waktu malam dan pada waktu pagi. Lihat nanti ibu ayah kita itu akan lebih gembira, lebih bahagia, dan dia itu boleh bergerak, ingatan dia semakin kuat. Dia tidak mengambil masa yang lama untuk berfikir. Kalau dia ambil masa yang lama untuk berfikir, dia akan banyak pilih diam saja. Ya, dia dalam dunianya. Sebab apa? Sebab dia lambat berfikir. Dia lupa sudah cerita-cerita yang lepas. Lupa tentang kenangan manis sama dengan anak-anak. Dia lupa, duduk sendiri-sendiri saja. Duduk atas kerusi itu daripada pagi sampai ke petang. Baik, pertanyaannya, sayang tak dengan ibu ayah kita ni? Cinta tak dengan ibu ayah kita yang melahirkan kita, yang menjaga kita waktu kecil, yang marah kita tapi kita tak marah pada ibu bapa kita, yang marah kadang-kadangnya ya merajuk dengan kita juga. Kita pun kadang-kadang tidaklah baik sangat. Kalau Pak Haji dulu, ibu Masya Allah, straight forward. Straight macam ni. Kalau suruh buat kerja, kena buat sekarang juga, tak boleh tangguh. Jadi perangai itu, karakter suruh buat kerja tu, tu Pak Haji lah pula. Dulu kita kata, kenapa ni suruh hari ni nak buat sekarang juga? Tak boleh ya? Jadi karakter tu kita pun dah tak boleh tunggu dah. Suruh hari ni saja, hantarkan produk-produk, semua staff kena hantar hari ni. Kalau hantar esok, hari esok dah marah dah. Sebab esok untuk hari yang kedua, tindakan yang kedua. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi fikiran-fikiran ini, ibu kita ni bila dia makin lama, makin tua, dia makin lupa. Kadang-kadang kita bagi dia makan, dah makan, tiba-tiba datanglah saudara kita daripada jauh. Saudara kita tak pernah duduk dengan kita, dia duduk entah di mana sebagainya. Tiba-tiba dia datang itu. Ini ibu ayah kita kata, aku tak makan lagi pada pagi, jam sudah 4 petang. Saudara kita marah, kenapa kamu tak boleh makan ayah ni? Misalnya,
Tu dah pukul 4 sudah tak boleh makan daripada awal pagi tadi. Kita pun menangislah, mengalir air mata. Kenapa? Kerana kita dah bagi makan tapi ayah kita, ibu kita terlupa. Tapi bukan kita nak marah ibu ayah kita, tak boleh marah. Tetapi hati kita itu terlupa, hati kita itu mengingatkan bagaimana ibu ayah kita dulunya yang sentiasa, terima kasih nak, inilah makanan yang diberikan, terima kasih. Ibu ayah pula ucap terima kasih pula. Patut kita yang ucapkan terima kasih ibu ayah yang memberikan saya, yang menyiapkan, yang mencari rezeki dengan izin Allah, saya jadi sesusuk tubuh badan manusia seperti hari ini. Patutnya kita sebut begitu. Hari ini dia sudah lupa. Dia lupa. Itu di antaranya. Apa tak lagi kalau orang tu ada sakit. Sakit tu melupakan dia. Bukan sebab dia nak lupa, tapi sakit. Dia ada kencing manis, dia cepat lupa. Dia ada stroke, lagi cepat lupa. Dia ada penyakit hipertensi, lagi cepat lupa. Kalau dia tak ada sakit, insya-Allah bisa bertahan, boleh bertahan. Tapi kalau dia ada sakit, dia akan cepat lupa. Macam mana bagi mereka yang ada ibu-ibu yang sudah 75 tahun, 80 tahun, 85 tahun tapi masih ingat? Bahagia kan? Bahagia. Yang itu tidak perlulah beli ini mineral ini. Yang nak beli MMP ini hanyalah orang yang ada masalah ibunya. Beli ini saja, hadiahkan sesuatu yang mahal untuk ibu dan ayah kita. Hari ini harganya 1 juta rupiah. Tetapi Pak Haji offer dengan harga separuh, 50% dari RM150 sahaja. Kurang lebih RM450,000 untuk ibu ayah kita. Ibu ayah kita harga itukah? Untuk nak berikan ibu ayah kita ingat kembali itu, harga itukah? Tidak kan? Harganya tidak ada harga. Ibu ayah kita wali-wali yang tidak ada nama, yang tidak ada gelar, tetapi dia adalah wali-wali bagi diri kita. Kebahagiaan kita melakukan apa saja untuk ibu dan ayah. Kalau dulu ibu ayah tak makan, tak minum kerana nak cari wang untuk kita, kita juga melakukan demikian. Banyak kisah-kisah. Pak Haji tinggal di Yan ini menyaksikan banyak kisah-kisah tragis yang nanti Pak Haji akan cuba memuatkan di dalam bentuk tulisan. Bagaimana pengorbanan ibu dan ayah kepada anak-anak mereka. Masya Allah. Ya, banyak ceritanya, menarik sekali. Jadi betul lah Pak Haji ni nak jadi orang tua di kaki gunung. Sebuah novel orang tua di kaki gunung. Dia cerita dia. Okey, jadi oleh sebab tu kalau siapa yang nak, silakan segera, pun tidak ada apa masalah. Sikit saja, ini lama gunanya ini. Boleh guna sampai 2-3 bulan ni kita gunakan. Masya-Allah. Baik. Kita pergi lagi terus kepada soalan yang seterusnya. Kenapa kebas-kebas? Kebas ni kesemutan dan sengal-sengal urat saraf, terutama waktu bekerja, sengal bahu dan sendi. Ni dengar betul-betul sini. Pak nak cerita. Kenapa? Bila sudah ada masalah kencing manis, sudah ada masalah darah tinggi, maka dia ganggu saraf. Ni, pertama sekali dia tegang di bahagian tengkuk ni. Darah tinggi, tegang di bahagian tengkuk ni, urat ni, sampai ke bahu ni. Bahu ni sakit. Sakit, tegang. Sebab tu, kita kena buat exercise. 1, 2, 3, 4, 5, buat sampai 100 kali macam tu. Macam menarik besi. Begitu. Sebab apa? Nak hilangkan ketegangan ini. Kemudian, kita berbolak-balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika kita sedang bolak-balik begitu, kita sedang bermain dengan akal kita. Begitu. Dan kita juga sedang membuat supaya jangan sakit sini. Ramai yang sakit sini, lengahnya sakit. Cerita dia tak, Pak Haji sakit malam-malam, tak bisa tidur, sakit. Itu saraf tu. Darah tinggi. Atau kencing manis. Banyak mengambil kimia.
nangis terus-terusan. Aduh, jadi begitu ya. Jadi oleh sebab itu memang betul kalau ada darah tinggi, ada saraf memang macam tu. Jadi ingat tu formula Pak Haji dah sebutkan tadi ni. Betul soda, ambil kapsul haruan, ambil pelantisol, itu di antaranya. Dah cukup dah untuk tekanan darah tinggi. Itu di antaranya kita ambil. Jadi oleh sebab itu, maka bila dia sakit saraf ini, sekarang ni Pak Haji buat produk semprot saja, spray di ubun-ubun ini. Bila kita spray di ubun-ubun ini, ni spray di ubun ni, namanya stroke spray. Asalnya nama stroke spray. Sekarang ni Pak Haji dah ubah dah S spray. Pasal apa? ST spray. Sebab apa? Sebab orang kata saya tak stroke, Pak Haji kena bagi stroke pula. Nak bagi tahu dekat dia, Pak Haji tak mau bagi tahu. Apa dia? Tak mau bagi tahu. Sebab apa? Takut dia bersedih. Jadi Pak Haji simpanlah. Tapi kalau tak bagi ubat, dia balik bersedih juga. Dia tak sembuh. Jadi terpaksalah bagi ubat. Ubat tu menerangkan dekat dia. Tapi dia tak faham. Dia kata apa? Pak Haji kenapa bagi dekat saya ni stroke spray? Pak Haji nak bagi tahu sebenarnya. Maaf banyak-banyak ni. Ni petanda sakit dekat sini ni. Petanda sakit dekat situ. Nak jadi stroke lah. Tak nak jadi stroke. Ya. Sebab sakit ni tegang. Nanti dia putus dia punya kapilari darah itu, arteri darah itu pecah. CVA. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan yang ni. Kalau kita makan lambat, spray saya di atas, alhamdulillah ramai datang sini. Datang kali pertama, kena datang lagi 7 hari kemudian. Datang 7 hari kedua, 7 hari yang kedua, alhamdulillah Pak Haji dah hilang dah sakit-sakitnya. Allah bahagianya Pak Haji. Ada yang mantap pisang. Oh, ini dia pisang satu sikap untuk Pak Haji. Alhamdulillah, syukur. Kemudian ada yang kata saya nak kena bayar berapa banyak kepada Pak Haji ni. Wang-wang beli herba ni tak perlu bayar. Jadi free saja. Iya, gratis saja. Tetapi bila ada tetapi ni, menariklah. Tetapi ini cerdik ni. Apa tu? Tak perlu bayar, free. Tetapi kalau nak beri, masuk di dalam tong di luar sana, tong derma. Masuk dalam tong derma itu. Kerana dalam tong itu ialah Pak Haji nak buat sebagai pusat tahfiz sains Al-Quran. Di Yan ni. Di tempat Syah Abdullah Al-Humairi Al-Yamani mengislamkan Kesultanan Kedah Tua dahulu. Di sini akan ada tempat tahfiz Al-Quran. Belajar sains Al-Quran. Jadi masuk ke dalam tabung tersebut. Nanti itu kita gunakan untuk membuka tempat tersebut. Kajian-kajian Al-Quran di peringkat international. Itu yang Pak Haji nak buat cita-cita tu. Jadi masukkan dekat situ. Masuknya terserahlah. Daripada RM1 pun tak mengapa. Tak ada wang tak masuk pun tidak jadi masalah. Kerana ikhlas itu ialah menanam pohon yang tidak mengharapkan untuk panen. Apa tu? Itu bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia, menanam pokok yang tidak mengharap untuk mengambil hasilnya. Nanti ada orang-orang yang fikiran dia tu lain sikit. Dia kata, Pak Haji, kalau kita tanam pokok kita tak ambil hasil, nak tanam ambil apa? Bukan kita tanam pokok tak mengambil hasil. Untuk diri kita, kita tak fikir. Biar pokok ni kalau kita tak sempat ambil pun, dapat pada orang lain pun, alhamdulillah, syukur, syukur, syukur. Dia tak mementingkan diri sendiri. Kalau dia orang tua-tua kita dia penting diri sendiri, tak ada lah pokok-pokok durian yang 30 tahun tu. Tak ada. Anak cucu senang-senang saja ambil buah durian. Yang tanamnya datuknya dulu. Itu di antaranya. Okey, baik. Jadi oleh sebab itu kita gunakan begitu ya. Ini yang paling penting sekali untuk buka rungkaian tu. Di sini ada simpulan ni dekat kepala ni. Simpulan ini boleh nampak di mata. Mata orang tu jadi merah. Jadi merah. Sebab tu Nabi SAW pesan, kalau mata tu nampak merah, Nabi suruh bekam. Bekam cepat-cepat di sini. Tu. Ya, itu di antaranya. Baik, Masya Allah.
Kita pergi lagi pada soalan yang seterusnya. Wanita usia 48 tahun belum memiliki anak. Diagnose, hasil labnya diindikasikan endometriosis. Itu di antaranya. Baik. Sebenarnya dapat anak dengan tak dapat anak ini adalah merupakan skrip daripada Allah. Penentuan Allah. Ada yang dapat anak meninggal waktu kecil lagi. Ada yang mendapat anak meninggal ketika remaja. Ada. Jadi kesemuanya ini adalah merupakan ujian Allah. Namun begitu, soalan di sini ialah apa ikhtiar kita? Itu betul. Apa ikhtiar kita? Endometriosis ini, sis, kita kena hilangkan sis itu terlebih dulu. Bagaimana cara nak menghilangkan sis yang paling mudah? Orang kata dalam bahasa yang paling mudah ialah menggunakan dipsi. Ambil dipsi. Ambil pada waktu malam, setiap malam dua. Suami pun ambil dua. Metriosis kah? Mium kah? Kista kah? Ambil dipsi. Dipsi, maksud Pak Haji, dipsi Malaysia lah yang ni ya. Ini dah cukup dah. Ini ibu segala obat yang ada hubungan dengan infertility, hubungan yang tidak ada, yang tak subur. Kadang-kadang dia subur, tapi kalau ada sis, dia tak boleh terjadi demikian. Jadi ambil saja ini, ambil waktu malam 2. Alhamdulillah, waktu Pak Haji ada di sini, alhamdulillah. 2 hari, 3 hari lepas ada juga orang kata, Haji, alhamdulillah dia sudah hamil. Alhamdulillah, syukur. Bahagia sekali Pak Haji dengar. Ya? Bukan daripada kepandaian kita, tapi kurnia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Allah ni dia bagi kepada siapa yang dia kendaki. Ya? Jadi sudah Allah nak tentukan, insya-Allah penantiannya selama ini untuk menanti kelahiran seorang anak kini telah pun tercapai dengan izin Allah. Ambil 2 saja. Ya. Maaf, ambil 1 saja, iaitu kita ambil dia punya dipsi. Tapi kalau kita ambil 2, ambil bersama dengan ambil sama apa? Albumin lah, kapsul haruan untuk mempercepatkan penyerapan. Kalau tak mau guna kapsul haruan, gunakan omega 3. Kita ada omega 3 di Indonesia, ya. Apa dia panggil GC apa? Itu dia antaranya. Masya-Allah. Baik, kemudian soalan seterusnya, setelah diberikan ubat kimia sintetis, badannya lebih rentan, gampang sakit, lemah. Boleh tahu solusinya. Jadi ini terkait dengan wanita tadi. Bila dia ambil ubat untuk sis, dia jadi lemah, dia nak demam, dia jadi tak gembira. Kenapa? Sebab ubat tu ada hormon. Kalau orang tu ada hormon, macam tu. Jadi oleh kerana ubat itu ada hormon yang diberikan, dia mempengaruhi kita. Kita jadi tak gembira, jadi nak sakit. Bahasa di Malaysia panggil lemau. Bukan limau, lemau. Pak Haji pun tak pernah guna bahasa lemau ni. Memang ada bahasa lemau. Ada orang sebut lemau-lemau pula. Tu ada libang libu. Itu macam-macam. Itu bahasa-bahasa daerah dan sebagainya. Cuma Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa dia jadi lemah, gampang sakit, sekejap sakit sebagainya. Yang pertama Pak Haji nak sebutkan, darah rendah. Darah rendah ni Pak Haji dah cerita dah. Dia nak kira pensan ni. Saya ni Pak Haji kenapa pensan di kamar mandi. Aduh, saya ingat nak mati dah itu. Pensan sebab ada darah rendah. Darah rendah, makan buah-buahan lagi cepat pensan. Makan buah manggis misalnya, oh cepat pensannya. Dia pusing. Makan durian yang panas pun pusing juga. Darah rendah ni cerita dia, ubah makanan saja pusing. Nak buat macam mana? Itu yang Pak Haji cerita semalam tu, guna dipsi. Dipsi itulah covernya. Ambil kurma.
Ya, jadi oleh sebab itu maka apabila kita memiliki keadaan begitu, maka kita kena ambil herba-herba. Kalau kita ambil ubat-ubat kimia, begitulah. Letih, capek, lemah, hilang semangat hidup. Akhirnya kita terpuruk, bukan tua lagi, tapi tulangnya sudah masuk, nampak macam tua sangat. Ya, nampak macam adalah taklah macam tu, tapi macam tengkorak ni, ada tengkorak muka ni. Kenapa ni? Kenapa? Sebab pemikiran ni tak ubah. Aku apa pun nak guna ubat kimia, hancur, binasa. Cuba gunakan herba-herba, gunakan organik. Ayam tu yang kita keluarkan. Ayam kalau kimia, ayam kimia, Masya Allah, tak sanggup tengok. Kalau makan gatal-gatal. Tapi itulah yang dia makan. Dan ayam itulah penyebab utama berlakunya cyst, fibroid, kerana hormon yang disuntik pada ayam tersebut, vaksin yang diberikan pada ayam tersebut. Tapi kalau ambil ayam kita, yang organik kita, tak ada vaksin ini. Jadi kalau ambil, orang yang gatal, hilang gatal. Kalau orang yang ambil ayam daripada yang kimia, tak gatal, jadi gatal. Kan pelik berlakunya ketidakseimbangan di situ. Jadi oleh sebab itu maka kemudian pula kalau banyak sangat pantang, itu kena ingat juga. Saya ni pantang apa Pak Haji? Jangan pantang lagi. Pantang banyak sangat ini menyebabkan kita juga lemah. Pantang ni berartinya jangan makan banyak. Kalau nak makan manggis boleh. Boleh ke Pak Haji, aku ni darah rendah, makan manggis boleh? Boleh, tapi jangan banyak. Tapi selepas tu kena makan ubat. Dia punya begitu. Itu di antaranya. Kemudian seterusnya, ya, apa yang penting ialah kita mengambil herba balik, ya, amal herba. Ada orang yang datang pula tanya, ni saya nak kena amal herba ni sampai kapan? Sampai bila? 2 minggu lagi? Sebulan saja lagi? Herba bukan amal begitu. Herba tu amal seumur hidup kita. Macam kita makan nasi. Saya ni nak kena makan nasi sampai bila? 1 minggu lagi makan nasi? Tak. Selagi yang bernama hidup kena makan nasi. Sebab apa? Sebab kita perlu tenaga. Begitu juga obat-obat. Kenapa perlu ambil? Sebab kita berhadapan dengan pelbagai penyakit, makanan beracun. Jadi kita perlu perlindungan pada tubuh badan kita. Macam baju yang kita pakai ni. Baju ni untuk melindungi kulit kita. Kita tak boleh bertanya, saya kena pakai baju ni sampai kapan? Sampai bila? Tak boleh macam begitu. Dia keperluan. Itu yang sangat penting. Baik, seterusnya soalan seterusnya tentang cemekam, cantingan. Masuk makan cekam. Kalau kuku kaki tu rosak, nak bagi apa sebagainya, mengatasi apa, Masya Allah. Ini sudah tentu kita gunakan HGH. Kita gunakan SGA saja. Kita semprot kat situ. Atau boleh SJ2. Kita makan. Elok baliklah kuku tu. Malam Pak Ji ajar. SJ2 tu bagus sekali untuk kecantikan. Medicure, pedicure. Untuk kuku dan juga kuku kaki. Nak tengok orang tu elok tak elok, penjagaan kesihatannya bagus tak bagus, tengok dekat kuku kaki. Kalau kuku kaki dia elok, berartinya dia jaga tubuh badannya itu elok. Jadi macam mana kalau dia makan ni, dia ada cemekam, cantingan, cemekam. Jadi kena bersih. Bersih tu bagaimana? Caranya SGH ataupun ambil SJ2, semprot kat situ di dalam mulut. Tapi SGH yang paling cepat. Ya, itu di antaranya. Dan kita ada, kalau dekat sini ada satu minyak namanya rakulit. Rakulit itu rawatan kulit. Bagus sekali, ambil letakkan dekat situ, insya-Allah dengan izin Allah. Baik, soalan yang terakhir pada hari ini ialah tentang sembelit yang teruk. Dah ambil semua dah, tapi sembelit juga bagaimana ni? Dah makan semua dah, tapi sembelit. Pelawas pun ambil, ketujuh angin pun ambil, water booster pun ambil, tapi sembelitnya tak hilang-hilang juga. Ini ni, Masya Allah, dia terpaksa menggunakan cara dos yang tinggi. Kalau dia ambil
water booster itu dia kena ambil satu tutup tu, minum terus. Atau dia kena buat colon cleansing 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 guna minyak zaitun. Ini telah Pak Haji terangkan dalam kuliah yang lepas. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan lagi, ya. Jadi kalau kita tak boleh hilang dengan herba, gunakanlah minyak. Minyak itu adalah emollient. Baik, terima kasih semua yang mengikuti program bersama Pak Haji. Kita jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.